Guru tenanglah hati-hati. Tenanglah hati. Jadi untuk kita nak tenang hati kita ni, mana tak dapat tidak kita kena ingat kepada Allah, yang ni kena ingat kepada undang-undang Allah Ta'ala. Kena ingat kepada ajaran-ajaran daripada Allah Ta'ala, dan kita ikut apa dia suruh dan kita tinggal apa dia larang. Di situlah datang pada hati kita tu tenang di situ. Itu sebagai mukadimah kita. Itu maksud ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukan di sini, bukan maksud dengan maknanya kita berzikir dengan lidah saja, bukan. Bukan maksud berzikir dengan lidah saja, tu bukan. Bahkan di sini maksudnya kita kena tahu hukum hakam Allah Ta'ala. Mana kena tahu ajaran-ajaran Allah Ta'ala, dan kita buat apa dia suruh, tinggal apa dia larang. Di situlah baru hati kita tu dia berjumpa dengan ketenangan, bahagia hati kita. Pasal kita sangat-sangat berhajat kepada ketenangan hati. Yang untuk nak tenang hati ni, maknanya kena rojok kepada akhlak tu betul lebih besar. Kita tengok arti dia. Dan adalah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi sahabatnya, jangan menyampai akan daku oleh seorang daripada kamu akan sesuatu daripada perkataan seorang daripada sahabatku. Apa maksud dia? Makna Nabi tak beri setengah-setengah pada sahabat tu kan. Wayak kepada Nabi kalau hak yang menyusahkan hati Nabi. Kalau hak menyusahkan hati, kita kena kata. Kalau hak nak jadi menyusahkan hati, supaya kita dengan saudara-saudara kita kan, apabila kita tahu kata perkataan ini bawa kepada jadi susah hati saudara kita, kita tak sawayak. Kita kena kata. Jangan buka mula dah. Dia panggil, kalau kita nak masuk dalam bab dia ni, dia panggil bab kebenasaan lidah. Pasal kita kena rojok klik kepada asal kita ni. Anggota zahir kita tu 7. Anggota batin hati. Dia kena rojok klik pada umi. Pasal tiap-tiap akhlak ni kita kena, apabila kita mengaji akhlak, kita kena boleh rojok klik kepada anggota zahir. Masuk dalam anggota mana? Di kalangan anggota 7. Di sini yang anggota 7 tu kita telah maklum dah, kita kenal dah anggota 7. Bagi orang mengaji akhlak, dia tak dapat, tidak pernah tahu anggota 7. Kalau kita tak tahu anggota 7, maka kita tak sempurna akhlak kita. Dia tu dua mata kita, telinga kita, lidah, tangan, kaki, perut dan faraj. Tu kita nak bilang. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan faraj. Tu 7 anggota. 7 anggota. Tapi di sini ni pada yang kita duk cara di hari ni, dia masuk di dalam anggota lidah. Masuk dalam anggota lidah. Tapi nak rojok dia pada umi tu. Di sini dia masuk di dalam kebenasaan lidah. Di sini kebenasaan lidah. Jadi orang panggil apa ni? Buka rasio. Buka rasio ni masuk di dalam kebenasaan lidah. Gapo rasio di situ? Iaitu perkara yang membawa kepada ganggu hati saudara kita, membawa kepada punah hati saudara kita. Kita sebut dengan lidah. Pasal yang anggota zahir ni kan dia sebagai pagar. Sebagai pagar tak mahu jadi hati kita tu binasa. Dia sebagai pagar untuk nak hati kita tenang, hati kita sedap duduk. Mana kita kena jaga anggota zahir mulai. Kalau kita jaga anggota zahir kita mulai, hati kita dapat tenang.
Bila masuk kita tak buka, tak jaga anggota zahir yang tunjuk kita baik-baik, hati kita mula masuklah kita kata ganggu. Nah, mula terganggu di dalam hati kita. Nampak tak? Sebab tu di sini ni Nabi yang share lah kepada sahabat dia. Kalau mu ada rahsia gapo hak sakut dengan sahabatku, mu jangan buka Nabi tak. Mu jangan buka. Pasal apa? Pasal Nabi kata kerana bahawasanya aku kasih bahawa aku keluar kepada kamu padahal aku sejahtera dadaku, yakni baik hatiku. Pasal Nabi dia nak tubik jumpa dengan sahabat-sahabat dia, nak seru sahabat-sahabat dia, nak mengajar sahabat dia. Di dalam keadaan hati Nabi itu seni. Nah, pasal apabila Nabi dia tubik, kan tiba-tiba sahabat tu meriwayat kata dia tu benci Nabi, dia tu tak kenal Nabi, dia tu kata Nabi biar-biar. Apabila Nabi duduk dah meja mengajar dia, kan dia lekat dalam hati. Nampak? Dia mari berasa lah. Jadi pun kita nak mengajar tu rasa demo nak dengar. Tak. Dia mari berasa lagu tu. Pasal apa? Pasal sahabat yang kata, Khabar kata ada orang tu benci, ada orang tu tak kenal, ada orang tu kecek huduh kata macam-macam. Nah, jadi apabila Nabi tahu kalau tu, Nabi mari nak dakwah tu dia tak sedar. Dia berasa kata dia mau benci, dia mau tak mau dengar, dia mau tak kenal. Jadi kita nak dakwah tak sedar lah. Sebab tu Nabi dia kata, jangan siapa dia menyapa kepada aku, jangan siapa dia royak kepada aku apa-apa yang ada pada sahabatku kepada aku, jangan royak. Nah, pasal aku nak keluar tu pergi jumpa sahabatku, hati aku tertunding, hati aku tak ada sakut, tak ada rasa nak marah kepada siapa-siapa. Tubik dengan hati tenang, hati sedap. Tu makna anggota lidah. Jadi Nabi yang lari sahabat dia tu lari tuju kepada anggota lidah. Dia tuju anggota lidah situ nak apa ni? Nak sahabat tu jaga lidah bermualan. Nah, kalau sahabat tak jaga lidah di situ, dia kecek tu baik masuk di telinga Nabi. Lepas tu terus di dalam hati. Terus dalam hati tu dia mari ganggu di dalam hati. Apabila ganggu dalam hati, di situlah tak boleh nak menyata dengan baik. Nah, tak boleh nak dakwah dengan sempurna di situ. Nah, sahabat tu kena jaga. Di sini kita ada naikkan sikit bersatu dengan kebenaran lidah. Nah, dia kata, berkata Imam Al-Kafawi rahimahullah, dia kata ifsya'us sirri yakunu bil kitabati wal isyarati wal kalami. Masalah kita hambur. Nah, mana kita buka rahsia ni, ia boleh 3 cara ada. Nah, zaman itulah zaman Imam Kafawi ni, makna buka rahsia dengan 3 cara. Cuba juga dengan zaman kita. Nah, setengah daripada caranya buka rahsia dengan cara tulis. Ada mudah tulis di dalam terosak lah ni kan, tulis. Jadi buka rahsia dengan cara tulis. Yang kedua, buka rahsia dengan cara isyarat. Nah, yang ketiga buka rahsia dengan cara kalam, mana dengan lidah lalu dah. Nah, dengan lidah. Tu kita kena hati-hati di sini. Kalau kita nak guna, kalau kita nak buat Nabi kita tu sebagai uswah hasanah seperti sebagai ikutan yang baik seperti kita kena jaga dah lidah kita. Jangan hidup buka rahsia-rahsia yang bawa kepada sakit hati ataupun menyakiti kawan kita. Jangan buka. Nah, lebih-lebih lagi pula di antara suami isteri, yang kita kecek sesuatu yang tunggah hati dia, jangan kecek sama sekali. Nah, jangan kecek benda yang tunggah hati. Nah, kadang manusia ni apabila luka dalam hati, dia tak sembuh. Nah, luka hati yang tak sumpah, luka pada zahir. Luka pada zahir ni apabila kita buat merah sikit, nah, dia hilang habis. Lepas tu berkering pula di atas lagi, dia habis sampai ke parut di situ. Tapi luka dalam hati ni, parut dia lekat. Nah, dia tak jadi licin malam. Parut tu dia lekat semata dah.
Cumanya boleh baik zahir gitu ya, tapi dalam tu ada. Dalam tu ada. Nah, sebab tu kita janganlah melupakan hati saudara kita dengan lidah. Nah, dengan lidah tu jangan sama sekali. Malaikat dia kata boleh juga kita buka rahsia tadi walaupun menyakiti, tapi syarat benda tu membawa kepada menumpah darah. Itu boleh. Kalau membawa pada menumpah darah, itu boleh. Walaupun dia kata bawa kepada menyusah hati sekalipun. Misalnya kita dengar apa kata orang nak bunuh saudara kita, saudara Islam. Nah, kalau kita tak royak dia senang hati, dia duduk sedar. Nampak tak? Dia tak ada beringat ke apa. Tapi kalau kita royak, hati dia susah. Boleh kita nak royak dia. Nah, mengikut Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, dia kata boleh. Dia kata boleh. Nah, kerana masuk dia ada hadis juga. Tak mau bagi ramad hadis panjang. Nah, dia bagi satu rahsia yang bawa kepada menumpah darah. Adapun yang kedua yang kata rahsia yang membawa kepada menghalalkan rogu. Itu masalah rogu. Nah, masalah rogu ataupun masalah kenak perempuan lah, kecil mudah-mudah. Nah, kenak perempuan. Misalnya ada dulu yang besok berlaku. Pembesing. Nah, dia mau ambil perempuan tempat kita kan, dia hantar di Tokyo Malaysia. Dulu ya ada. Nah, gulungnya ke situ ya ada. Mana ya ada seorang lelaki-lelaki masyarakat perempuan kita ni patut kahwin. Nikah di situ lah. Belanja mahal secara mana pun dia tak heran. Pasal dia ada Tokyo yang sanggup siapa. Nikah. Nah, nikah sudah, dia kena bawa perempuan ni diserah kepada Tokyo di sana. Dijual kepada Tokyo di Malaysia. Dia boleh hukum juta-juta di situ. Nah, jual semua orang dia klik mai cari tempat lain pula. Mai cari untuk nak kahwin tadi. Dia ambil cara kahwin, ambil cara molek. Nah, lepas tu pergi di Malaysia agak pergi jual di sana. Tiba-tiba kalau kita tahu rahsia ni, tu wajib kita kena buka. Walaupun bawa kepada menyusah hati, nah, saudara kita sekalipun, waktu kena buka. Pasal kita tahu kata mudarat tu yang lebih besar lagi. Mudarat tu lebih besar lagi. Nah, kalau kita tak buka rahsia ni, nah, boleh jadi orang kampung tempat teh kita minum. Nah, dia mau mari kahwin di sini, bawa lagi kepada Malaysia, tak ada klik lagi dah. Dia pakai jual di sana orang. Nah, tu dia panggil rahsia yang boleh kita buka walaupun menyusah hati. Tu istisna lah, mana kecil wali itu benda ni. Yang ketiganya, masalah yang ketiga, hak boleh buka juga rahsia tu, iaitu bersangkut dengan masalah rapah ataupun curi harta. Nah, kalau ada satu kelompok, satu jemaah, nah, satu jemaah timbul malu untuk nak curi harta, nak rapah harta, di situ juga kalau kita tahu rahsia tu, boleh juga kita buka kepada orang yang nak rapah dari itu. Walaupun dia susah hati secara mana sekalipun, boleh kita buka. Jadi tiga perkara itulah. Nah, pasal hadis Nabi ada al-majalisu bil amanah illa thalathata majalisin. Satunya sakhi damin haramin au farjin haramin au inqita'in ma bi ghairi haqqin. Tiga itu Nabi kecewa itu baik. Nah, mana bersakut dengan menumpah darah, sakut dengan khianat perempuan, dan sakut dengan masalah rapah ataupun curi harta tadi. Tu boleh kita nak buka rahsia walaupun susah hati sekalipun. Lain pada tu yang kita buka lah. Nah, pasal luka hati, mana kita melukakan hati dengan lidah, lebih bersangat daripada kita melupakan zahir kita dengan pisah, dengan alat tajam. Lebih lagi. Nah, kerana meluka tu badan kita dengan alat tajam, ia boleh sembuh dengan tak berapa hari. Tapi kalaulah kita melukakan hati dengan lidah, tu tidak sembuh lagi lah. Bukan kata sembuh, tak sembuh. Tak sembuh. Orang yang biasa luka hati dah, dia tak sembuh. Tapi agama tu boleh dia membaikkan.
Nah, tapi bahaji itu dia tak jadi 100% supaya dulu lagi lah. Nah, supaya suami isteri itu kan, kalau biasa cerah dah atau kelik semula, dia tak supaya dulu. Dia tak supaya dengan mula-mula kahwin. Nah, pada awal kali. Apabila tolak, nah, ingat cerah sudah. Nah, lepas tu rojok kelik semula. Lepas pada rojok, hidup dia tak supaya dulu. Kalau tak percaya bidanya kan, nombor rojok kelik semula. Nah, anak dia tu, anak tak boleh tinggal siapa anak dia. Nah, tengok lepas-lepas anak dia belakang kok tinggal semula ya. Banyak kecil lagu tu. Nah, pasal saya ambil kelik semula tu dengan sebab masalah anak ya. Masalah anak. Nah, mana kalau dia tak ada anak mula dah, dia tak jumpa dah. Dia bakal tinggal terus. Nah, tapi boleh rojok kelik semula dengan sebab anak tu lah. Tak boleh tinggal. Nah, kalau berjaya anak belakang, boleh jadi 27 becek semula pula dah. Nah, itu masalah tunggu hati atau melukakan hati dengan lidah. Itu masuk dalam sesuatu yang kita kena pandai. Karena orang melukakan hati orang lain dengan lidah ni bukan daripada akhlak Nabi kita, bukan daripada sunnah Nabi kita dah. Itu kita kena jaga. Itu yang pertama. Habis di sini. Kita masuk pasal baru. Faslun fi bayani irdaihi sallallahu alaihi wasallam amma kana yukrihu. Ini suatu pasal pada menyatakan diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada barang yang membenci dia Rasulullah akan barang tadi. Nabi dia tak lafaz pun. Nah, Nabi dia benci kepada apa-apa saja, dia tak lafaz pun. Dia nak marah pun, dia tak lafaz pun. Itulah akhlak Nabi kita. Dia nak marah kepada siapa-siapa dia tak kata dengan lidah dia. Dia tak berlafaz dengan lidah dia. Benar hak dia benci pun, dia tak berlafaz dengan lidah dia. Nah, patut Nabi menyata dengan apa? Kata dia marah, kata dia benci. Dia menyata dengan anggotanya. Dia menyata dengan apa? Dengan air muka. Dia panggil menyata dengan air muka. Jadi air muka dia tu lah menyata. Kata kawan ni dia marah, kawan ni dia benci. Nah, tapi dengan lidah tak. Dia